Kuih talam labu berlapis coklat. Jom kita semak videonya. Dia nampak menarik sangat dan memang sedap. Kenyal-kenyal dia tu, gedik-gedik kenyal tu memang membuat tekstur dia tu memang sedap. Itulah. Okey, kalau anda nak tahu macam mana Mok Teh sediakan kuih talam labu berlapis coklat ni, okey, jom sama-sama kita semak video yang Mok Teh sediakan ni, ikut step by step tahu. Okey, jangan skip. Baru anda dapat ilmunya. Okey? Itulah. Okey, baik. Mula-mula kita semak bahan-bahannya. Jom. Baik, supaya anda lebih faham, okey, Mok Teh gunakan sukatan gram dan ml. Okey, supaya lebih detail lagi. 300 gram labu yang telah dilenyekkan, 125 gram tepung gandum dan 125 gram tepung beras. Dicampur sekali jadikan 250 gram. Okey, 100 gram tepung jagung. 1 penutup esen vanila. Sedikit garam. 1 cawan gula pasir. 1 sudu serbuk coklat atau serbuk koko. 1 kotak santan dijadikan 800 ml santan. Baik, mula-mula 1 biji labu yang saiz kecil tu, okey, Mok Teh rebus, dah potong kecil-kecil. Lebih kurang macam ni lah. Dan Mok Teh akan rebus dia. Okey, clearkan semualah. Okey, macam kulit dan biji dia. Okey, lepas tu basuh 3 kali basuhan. Lepas tu air terakhir tu paras-paras tenggelam labu ni lah. Okey, lepas tu rebus sehingga labu ni empuk. Okey, nampak dah mendidih. Okey, Mok Teh teruskan. Okey, sehingga empuk lah. Okey. Baik. Okey, time ni. Okey, kalau time panas pun boleh anda lenyekkan ataupun nak tunggu dia sejuk pun boleh, tak ada masalah. Okey, anda lenyek-lenyek sekejap, lepas tu anda boleh kisar lah. Okey, sebenarnya buat kuih talam ni dia memerlukan tekstur yang memang halus. Okey. Okey, jadi kalau lebihan labu yang telah dilenyekkan tadi boleh simpan buat kuih lain. Okey, cuma kita memerlukan 300 gram. Okey, baik. Lepas tu tepung gandum 125 gram dan tepung beras 125 gram juga. Okey. Dan 100 gram tepung jagung. Okey. Okey, ni santan, 1 kotak santan 200 ml. Mok Teh akan jadikan dia santan ni 800 ml. Okey, ni Mok Teh guna sukat, guna memang cawan yang memang ada tulisan lah ml kan, jadi senang. Okey, Mok Teh buka santan ni. Santan ni sebenarnya seberat 200 ml, tapi Mok Teh akan campur 2 kotak air lagi. Okey, dalam adunan. Okey, guna kotak santan yang sama. Okey, tengok dalam video tu ya. Okey, Mok Teh masukkan santan yang dalam kotak yang beratnya 200 ml. Okey, Mok Teh akan potongkan jadi dia besar sikit, senang nak masukkan air lah. Okey, Mok Teh akan campurkan dalam ni lebih kurang 2 kotak air ni lah. 2 kotak air lagi. Ngam 2 kotak air ni bersamaan 800 ml air sebenarnya. Mok Teh dah suka sebenarnya. Okey, maknanya 2 kotak ni bersamaan 800 ml. Okey, jadi kita guna 1 kotak ni 200 ml. Jadi kita masukkan 2 kotak air biasa. Jadikan ia 800 ml. Okey, faham? Mok Teh harap anda faham ya. Okey, lepas tu kacau-kacau lah biasa bati. Okey, biasa bati santannya tadi. Okey, santan pekat tadi. Ni santan yang sedang-sedang je pun boleh. Okey. Okey, lepas tu okey, ini tepung gandum dan tepung beras. Mok Teh campurkan sekali lah, senang kan. Okey. Jadi lebih kurang tepung gandum 1 cawan dan tepung beras 1 cawan, lebih kurang macam gitulah. Kalau ditimbang dalam gram bermakna 125 gram. Okey, tepung gandum 125 gram, tepung beras 125 gram. Jadi Mok Teh satukan sekali tadi jadi timbang jadi 250 gram lah. Hari ni kita berkira-kira matematik itulah kan. Duduk dapur ni bukan sekadar masak je kan. Mesti
kena pandai matematik. Itulah. Itulah kan. Jadi kita boleh congok-congok lah kan. Okey, lepas tu tapis terlebih dahulu ya, sebab kadang-kadang dalam ni kita tak tahu ada sampah ke berketul-ketul, nampak tak? Kan gandum tu berketul, ataupun tepung beras tu berketul, ataupun ada sampah kan. Okey, ni tepung jagung. Okey, 100 gram tepung jagung. Okey, baik. Okey, sama juga di ayat juga. Okey. Nak menghasilkan kuih yang cantik, lembut, nak kena macam ni lah. Okey. Okey, lepas tu Mokti akan kisar kisar balik labu yang telah Mokti lenyek tadi. Okey. Okay, kalau anda nak terus kisar dengan labu yang lepas digerebus pun boleh, tak ada masalah. Okey. Ni Mokti okey, masukkan santan. Okey. Santan tadilah yang Mokti dah ambil santan dalam 800 ml tadi, campurkan sedikit je. Okey, sebab santan ni semua kita akan guna dalam 800 ml, tapi untuk dikisar gunakan sedikit. Jangan guna air lain ya, guna santan yang kita tambah dengan air tadilah sebanyak 800 ml. Okey, baik. Okey, Mokti kisarkan. Okey, ringkaskan. Mokti dah kisarkan labu ni, nampak tak? Tekstur dia tu lagi lagi halus lah kan daripada tadi. Tadi kan tak berapa halus. Okey, lepas tu Mokti akan masukkan santan balik dalam blender Mokti tu. Mokti kucuk-kucukkan supaya adunan labu yang melekat tu okey, maknanya dia turun ke semua dalam adunan tersebut. Nampak? Okey, jadi jimatlah sikit kan. Sayang kan nak buang gitu labu tu. Tu. Okey, lepas tu kacau macam biasalah. Okey, adunan ni kacau macam biasa. Lepas tu sedikit garam. Jangan lupa ya, sedikit garam. Okey, sebab garam ni salah satu melemakkan kita punya kuih talam ni. Okey, itulah. Okey, kacau sehingga sebatilah. Dan santan tu boleh masuk sedikit demi sedikit. Okey, lepas tu jangan lupa ya, esen vanila. Okey, esen vanila ni kalau anda tak suka, tak perlu letak pun tak apa. Kalau suka rasakan rasa vanila ni, okey, silakan masukkan. Okey, satu penutup esen vanila dah cukup sebenarnya. Okey, jangan terlalu banyak, nanti pahit. Itulah, nak kena ngam-ngam lah. Okey, kacau macam biasa. Okey, sambil-sambil tu masukkan santan sedikit demi sedikit sehingga habislah 800 ml tu. Okey. Okey, Mokti harap anda faham dan jelas ya apa yang Mokti ajar dalam video ni. Okey. Okey, kacau-kacau. Kacau-kacau manja gitu. Kan dia pun nak manja juga kan. Itulah, kita buat dengan kasih sayang. Okey, selawat, bismillah kan. InsyaAllah menghasilkan kuih yang memang lembut, cantik gitu. Okey. Okey, baik. Santan ni Mokti habiskan. Okey, dalam video ni Mokti tunjuk secara detail tau. Okey, daripada A sampai Z. Sebenarnya tujuan Mokti sebenarnya untuk anda faham. Okey, mungkin ada yang baru nak belajar tak tahu kan. Okey, kadang-kadang tunjuk macam gitu ringkas-ringkas, kadang-kadang ada yang tak faham. Okey, dalam video ni insya-Allah Mokti yakin kalau anda tengok daripada awal sampai akhir, anda tak skip, insya-Allah anda boleh buat insya-Allah. Okey. Lepas tu okey, boleh masukkan gula. Okey, nak masuk awal pun, nak masuk masa ni pun bolehlah, gula tu tak kisah. Okey, untuk gula kalau anda nak manis lebih, rasa suka yang manis kan, anda lebihkanlah. Okey, kalau nak kurangkanlah, tapi Mokti rasa satu cawan ni pun Mokti rasa dah memadai rasa manis ni. Baik, nampaknya adunan pun dah cantik. Okey, cair cantik lah. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, Mokti akan ambil dalam 4 senduk. Okey, 4 senduk Mokti akan masukkan dalam bekas lain lah. Okey, lebih kurang 4 senduk macam tu. Okey, ini sebenarnya bertujuan untuk campurkan sedikit coklat. Okey kan, Mokti nak buat talam lapis bercoklat kan. Jadi okey, adunan yang sedikit 4 senduk ni Mokti okey, campurkan dengan 1 sudu coklat. Okey, serbuk coklat lah. Okey.
Okey, ni sebut coklat. Okey, Mak Tia akan campurkan satu sudu pun dah memadai lah. Okey, dah warnanya dah macam coklat tu okey lah. Okey. Tak perlu banyak sangat sebenarnya. Okey, takut pahit. Okay. Sesuai dah dengan satu sudu sahaja. Okey, untuk 4 senduk tu lebih kurang macam tu lah. Baik, Mak Tia campur coklat. Okey, serbuk coklat dalam adunan tadi. Sedikit adunan tadi. Lebih kurang 4 senduk je Mak Tia ambil. Okey. Lepas tu kacau sebatilah sehingga coklat tu tak ada macam timbul lagi lah. Okey. Okey, coklat ni dia kalau kita kurang kacau dia macam timbul. Baik, nampaknya coklat adunan coklat tu dia dah sebati, nampak. Tu nak kena selalu kacau lah sehingga dia larut, betul-betul larut, macam dalam gambar dan video tu lah. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, right, ketepikan. Okey. Baik, satu adunan coklat dan satu adunan yang biasa tu lah. Okey. Maknanya adunan yang biasa tu pun kita akan bagikan 2 sama banyak. Okey, sebab kita nak buat lapis dia kan. Okey, pastikan loyang ni dimasukkan sedikit minyak dan rata-ratakan. Ni tips atau tujuan untuk apabila kita kukus dia tak melekat lah. Okey, Mak Tia yakin ni semua, Mak Tia yakin semua anda dah tahu kan. Okey, nak kena sapu sedikit minyak lah pada loyang tu. Okey, baik. Okey, ni adunan tadi Mak Tia dah bagi 2. Maknanya sama banyak lah. Okey. Okey, mula-mula adunan tadi untuk coklat Mak Tia ambil 4 senduk. Okey. Lepas tu yang adunan yang kuning ni Mak Tia bagikan dalam 5 senduk setengah masing-masing. Lebih kurang macam tu lah. Okey, bagi-bagikan biar dia sama banyak. Okey. Okey, masukkan adunan ke dalam loyang tu sehingga habis. Okey, ini lapisan pertama lah. Okey, semua sekali 3 lapisan lah. Alright. Okey, kukus sehingga dia masak lah. Okey. Lebih kurang dalam 15 atau 20 minit tadi sebab dia tebal kan, jadi kena lama sikit lah. Lebih kurang macam tu lah, 15 atau 20 minit. Okey. Okey, Mak Tia ringkaskan. Nampaknya okey, adunan pertama, lapisan pertama tu dia macam dah masak. Okey, ni salah satu tips juga kalau nak tahu dia masak. Okey, cucuk dengan garfu. Kalau dekat garfu tu dah tak melekat adunan tu, okey, bermakna dia dah masak. Okey, cucuk banyak sikit. Itu Mak Tia cakap cucuk. Itulah, cucuk banyak sikit dengan garfu tu supaya adunan coklat nanti, okey, adunan kedua iaitu adunan coklat ni dia melekat lah. Maknanya dia tak terpisah. Okey. Alright, masukkan adunan coklat sehingga habislah. Okey. Lepas tu macam biasa dah tuang habis, boleh tutup macam biasa. Kukus lebih kurang macam tadi juga dalam 15 atau 20 minit, lebih kurang macam itulah. Okey. Okey, tutup. Okey, biarkan sehingga dia masak. Macam tadi juga prosesnya. Kalau nak tahu dia masak, cucuk dengan garfu tu. Kalau dekat garfu tu dah tak melekat, okey, bermakna dia dah masak. Okey, Mak Tia ringkaskan. Okey, lebih kurang dalam 15-20 minit gitulah tadi. Okey. Panas, tengok uap dia tu. Okey, Mak Tia cucuk dengan garfu. Test dia. Okey, bermakna dia tak melekat dah adunan. Nampak? Tak melekat kan? Maknanya adunan coklat kita ni dah masak. Okey, macam biasa juga cucuk okey, banyak sikit. Okey, dikasih lubang. Okey, supaya okey, adunan atas ni dia melekat juga. Okey. Okey, last adunan yang ketiga. Lapisan ketiga lah. Okey. Adunan bawah yang warna kuning tu, adunan tengah warna coklat, dan adunan yang terakhir ni okey, warna kuning juga. Okey, ngam-ngam lah satu loyang motif tu. Okey. Okey, untuk adunan yang terakhir ni, okey, kita kena kukus dia lebih sikit. Lebih masa sikit sebab tadi dalam 15 atau 20 minit kan. Okey, ni adunan yang terakhir ni kukus sehingga 35 minit ataupun 40 minit lah, lebih kurang macam tu. Okey, tapi tengok kepada adunan juga. Kalau adunan tu tak melekat, dah boleh angkat. Okey, kalau dia masih melekat lagi, bermakna kena kukus lagi sehingga dia masak lah. Okey, macam tu lah. Okey, lebih kurang dalam 40 minit gitulah. Sebab dia tebal kan. Yang paling atas tu kan dia susah nak masak. Okey, Mak Tia test. Nampak dia dah tak melekat tu, bermakna
dah boleh angkatlah, jangan tutup api lagi. Okey, ni salah satu tip juga. Kadang-kadang kan Mak Teh masa tutup Mak Teh tak alas dengan kain kan. Okey, jadi apabila kita tak alas dengan kain, dia akan ada air, sedikit air ke atas tu. Jadi untuk hilangkan air tu, tipsnya untuk hilangkan air tu, biarkan api di atas api dengan tutupnya terbuka. Okey, tutup pengukus tu terbuka. Okey, lebih kurang dalam 10 minit gitu, dia akan dengan sendiri dia akan kering. Permukaan atas tu, air yang ada tadi dia akan kering. Okey, dah sejukkan, boleh angkat. Okey, ni Mak Teh dah sejukkan. Nampak dia dah kering cantik dan dia dah merkah dengan sendirinya dekat tepi-tepi tu. Okey, pastikan adunan kita ni betul-betul sejuk baru boleh dipotong. Tak mau hangat-hangat ke apa, tak mau. Biar dia betul-betul sejuk. Okey, ni dah betul-betul sejuk. Okey, Mak Teh terbalikkan dalam dulang tu. Okey, nampak? Wah, adunan dia memang cantik. Gedik, nampak? Memang sedap sangat. Itulah. Okey, nampak? Cantik kan? Dengan sendirinya dia dia merkah tu, dia senang nak keluar dalam loyang sebab kita dah sapu minyak. Itu salah satu tip. Alright, potonglah macam biasa, ikut sesuai dan kesukaan anda. Okey, macam mana anda nak potong, nak menyerong ke, nak sengit ke, nak pak segi ke, okey, nak manjang ke, terpulang lah. Okey, Mak Teh nak potong memanjang macam ni, nampak? Cantik bukan? Memang lembut dan memang sedap sangat. Okey, anda kena cuba tau. Okey, ni Mak Teh potong. Okey, Mak Teh potong manjang-manjang, nipis-nipis macam ni. Okey, potong ni sesuai selera anda lah. Okey, anda nak potong menyerong ke, macam mana ke. Mak Teh potong macam gini je. Okey, ringkaskan. Okey, nampak? Cantik kan? Dengan apa? Warna coklat tu, dia menaikkan lagi seri talam labu ni kan. Menaikkan lagi seri, nampak macam sedap gitu kan. Nampak lebih kurang kuih suji macam tu. Lebih kurang talam suji gitu kan. Okey, tapi memang sedap. Labu ni memang melembutkan dia punya adunan tu lah. Kuih ni lah, nampak? Ni Mak Teh pegang. Okey, Mak Teh cuba gedik-gedikkan dia, nampak? Betapa lembut dan memang sedap sangat. Anda kena cuba tau. Memang sedap, sesuai sangat untuk buat kuih sarapan pagi dan sebagainya. Mungkin ada yang nak buat kuih untuk hari lebaran kan. Mana tahu kan. Nampak? Dia macam lebih kurang kuih lapis je. Kita boleh buka dia satu-satu. Tapi dia tak terbuka sebab kita dah cucuk tadi dia dengan garfu tadi. Okey, inilah dia kuih talam labu berlapis coklat. Itulah Mak Teh namakan dia, sesuai lah kan, dia berlapis dan bercoklat. Okey, insyaAllah. Okey, di resipi yang akan datang Mak Teh akan kongsikan lagi dengan resipi yang menarik lagi, insyaAllah. Okey, talam labu, insyaAllah. Talam labu yang biasa tu, atas tu putih kan. Okey, insyaAllah. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini, insyaAllah. Di video yang akan datang, okey, kalau Mak Teh sihat, doakan Mak Teh sihat selalu ya. Okey, insyaAllah Mak Teh akan berkongsikan resipi-resipi yang menarik lagi. Okey, untuk anda semua, untuk anda yang Mak Teh sayang ni. Tak gitu, itulah. Okey. Okey, sampai di sini dululah Mak Teh rasa. Okey, jika anda rasa resipi Mak Teh ni sangat bermanfaat untuk anda, okey, boleh share sebanyak mungkin kat luar sana. Mungkin ramai yang ingin tahu resipi kuih talam berlapis coklat ni. Kan mana tahu kan, mana tahu ada nak buat untuk jualan dan majlis keramaian. Boleh rujuk video Mak Teh ni, insya-Allah. Okey. Okey, sampai di sini dulu. Salam sayang daripada Mak Teh. Bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.